Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama' dengan sam'in dan basarin dan kalamin itu, kerana jika tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran dan penglihatan dan perkata, nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan lawannya. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Hingga pada kata dianya, ada pun dalil akal. Dalil akal, dalil yang dibangsa fikir pada akal, yang menunjuklah ia dalil ini di atas bersifat, mesti bersifat Allah Ta'ala dengan sama'in dan basarin dan kalamin itu. Jadi dia hipung sekali tiga sifat ni pada dalil akal yang satu. Itu dah, tiga sifat ni ulama usuluddin kebiasaannya mendahulukan pada menyebut tentang dalil tiga sifat ni dengan dalil naqli dia panggil. Dalil yang dibangsa pindah daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hak lepas dah lah, iaitu sifat sama wa mari innallaha samiul basir. Kemudian sifat basar, ya mari innallaha basirun bil ibad. Ada lagi wallahu basirun bima ta'malun.
Kemudian dalil sifat kalam ni wa mari wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu. Itu banyak dalil dalam Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena apakah tiga sifat ni ulama usuluddin dia takdimuz zikr, mendahulukan pada sebut dalil Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dalil akal. Sedangkan sifat-sifat yang lain ulama tu akan sebut dalil akal sudah memadai. Nah, apa dalil Allah Taala mesti ada, tentu tidak tiada, baharu alam ini. Cukup. Apa dalil yang menunjuk Tuhan mesti sedia, tentu tidak Allah Taala tu baharu alam ini. Apa dalil yang harus tentu tidak binasa, dalil baharu alam ini. Semua melainkan tiga sifat ni. Apa dalil yang menunjuk Allah Taala bersifat dengan sama? Innallaha sami'un basir. Akabla. Apa dalil yang menunjukkan Allah Taala bersifat dengan basar? Innallaha basirun bil ibad. Nah, wallahu basirun bima ta'malun. Apa dalil yang menunjuk Allah Taala bersifat dengan kalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Ia sebut Quran dulu. Kenapa? Kerana tiga sifat ni dilalah pengertian yang digerti daripada dalil nakli itu lebih aqwa, lebih kuat berbanding dengan pengertian secara dilalah akli, secara pengertian akal. Sebab kebarangkalian manusia berfikir itu boleh jadi tersilap pada berfikir. Apabila manusia itu mengkiaskan makhluk di atas Allah Ta'ala. Dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Mengkiaskan yang dilihat dengan mata kepala, yakni makhluk, di atas yang ghaib, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala di dunia ni. Kayak gitu. Bagaimana dia kiyas? Bila dia tengok ada orang yang buta, pekak, bisu, tapi boleh berbuat apa-apa perkara. Kita kata dia orang bisu, tapi pandai jahit baju, contoh. Ataupun dia orang buta, tapi boleh hafal Quran 30 juzuk. Kayak gitu. Lalu bimbangnya dia gigiyah ke Tuhan. Dia kata kalau Tuhan pun buta, bisu, pekak, apa salahnya? Tuhan boleh buat alam ini. Takut dia gigiyah gitu. Sebab tengok makhluk tu ada gitu. Lagi pula, tiga sifat ni tidak terhenti kejadian makhluk secara dilalah mutabaqah. Gitu. Secara pengertian muafakat tidak membawa reti wujudnya makhluk dengan tiga sifat ni. Pendengaran, penglihatan dan perkata, pekecek, penutur. Tak terhenti secara dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah ni pengertian secara muafakat selalu, direct. Tidak seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat. Itu orang panggil secara ta'aqqul aqli, ta'aqqul akal. Secara fikih akal pun pengertiannya mutabaqah. Mana? Kalau Tuhan tidak hidup, bagaimana dia nak buat langit bumi ni? Tengok. Maka mesti ada sifat hayat. Kalau Tuhan tidak ada sifat perhidup, sifat hayat, bagaimana nak ada sifat ilmu, iradah, kudrat? Kalau Tuhan tidak ada sifat ilmu, pengetahuan, bagaimana dia boleh buat makhluk ni? Itu dia panggil ta'aqqul aql. Secara ta'aqqul akal tu pahal dengan secara mutabaqah selalu. Mana? Tuhan kena ada pengetahuan baru boleh buat langit. Jangan ke Tuhan kita nak bagi motor, nak bagi kereta, kalau tak tahu yang ke minyak selendang mana. Bukan bagi menjahanamkan lagi.
Kalau Tuhan tidak ada sifat iradah, tidak ada sifat penentu, bagaimana dia nak buat? Ha? Dia nak buat langit bumi ni, nak buat alam ini, makhluk. Kekek kepala orang, tubuh kangaroo, sudah. Tak tahu ni. Ataupun kepala duk bawah, kaki duk atas ke atas kan. Nah. Tuhan tentu apa hak dia nak buat tu dia tentu. Mesti ada sifat iradah. Kalau ada sifat iradah tentu saja, lepas tu tak buat. Karena tak ada sifat kudrat, tak mampu nak buat. Bagaimana? Mesti ada sifat kudrat. Jadi terhentinya wujud alam ini difaham secara pengertian mutabaqah di atas sifat-sifat tadi. Kalau gitu Tuhan ini mesti ada sifat kudrat, kena ada sifat iradah, kena ada sifat ilmu, dan dia kena ada sifat hayat, sifat berhidup. Barulah alam ini boleh ada, diwujudkan, diciptakan. Tapi kalau sama basar kalam, ini tidak boleh difahaminya secara direct lah gitu. Tak boleh nak fahamnya. Apa kaitannya sama basar kalam dengan jadi makhluk ni? Gitu. Pendengaran, penglihatan. Pasalnya kalau kita tengok di makhluk saja, ada je makhluk yang buta, pekak, bisu, tapi boleh berbuah. Itu. Maka ulama usuluddin, ulama mutakallimin, dia bimbang takut kita ni dikiyah makhluk ke atas tu Tuhan. Maka sebab tu taqdimu zikri fid dalil, pada tiga sifat ni, mendahulukan sebut dalil pada tiga sifat ni, ulama mutakallimin sebut dalil Quran atau hadis dulu. Dia panggil dalilun naqliyu, dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak ada dalil akal? Ada. Bahkan dalil akalnya membawa kepada makhluk ni tidak boleh diciptakan kalau Tuhan bersifat dengan lawan bagi tiga sifat tadi. Kalau Tuhan pekak, Tuhan bisu, Tuhan buta, maka makhluk ni tak boleh nak wujud. Itu apa kaitannya? Tu makhluk tu ada hak buta, pekak, bisu, boleh buat? Jawabnya ulama jawab, adapun manusia yang pekak, buta, bisu, dia bukan berbuat, dia hanya berusaha. Lain lain. Dia berusaha. Orang buta usaha hafal Quran sampai ingat, Tuhan bagi kan? Bukan dia mencipta perbuatan dia untuk mengingati Quran, tidak. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Kamu yang usaha, aku yang cipta, aku yang menjadi. Jadi kita punya perbuatan, fi'lul khalq, perbuatan kita, perbuatan makhluk disebut tapi ala wajhil ittisabi, ala wajhil kasbi wal ikhtiyari, atas jalan berusaha dan memilih saja. Sebut buat tapi hak sebenarnya Allah yang berbuat, Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas, memberi kesan pada manfaat dan mudarat itu tidak adalah dia, melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya jua. Lepas tu kita duk kata saya mengaji, saya mengajar, saya memasak, saya bermain, saya bekerja, saya. Mamak, driver, mamak yang menyapu, mamak yang membersih, mamak. Itu dia panggil yunsabul fi'lu ala wajhil ikhtiyari wal kasbi. Dinisbah perbuatan kepada makhluk atas wajah, atas jalan makhluk tu memilih dan berusaha. Bukan makhluk tu menentu dan mencipta perbuatan dia, bukan. Itu kena ingat dah. Kita dibalas pahala dosa itu kerana usaha kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik dan dosa
atas usahaan yang jahat. Kasab, usahaan yang baik. Iktisab, usahaan yang jahat. Hakikat yang menjadi perbuatan kita Allah. Itulah. Jadi sebab tu kita sebut kenyai dah makan nasi 2 pinggan. Kata mari makan. Mari makan. Kita kenyai dah makan nasi umur 2 pinggan. Kenyai. Kita pergi sandarkan perbuatan kenyai itu kepada nasi 2 pinggan. Adakah nasi yang menjadikan kenyang? Tidak. Hanya isnad majazi, sandar secara majaz. Tak apa, boleh, tak syirik. Karena secara hakikat yang menjadikan nasi dan menjadikan kenyang Allah. Allah yang menjadikan sabab dan Allah yang menjadikan musabab. Maka sebab tu boleh sahaja Allah menjadikan sabab dan tidak ada musabab, maka nasi tak kenyang-kenyang. Boleh. Dan boleh juga Allah Ta'ala menjadikan musabab tanpa sabab, kenyang tanpa makan. Boleh. Karena hak sebenar-benar hakiki, fi'lullah, perbuatan Allah. Hanya Allah menjalankan secara adat, sunnatullah, secara adat. Maka sebab itu sah menyalahi adat. Dia panggil amrun khariqun lil adati. Kalau yang mencarikan adat. Kalau yazharu ala yadil anbiya, yadil mursalin, dipanggil mukjizat atau irhas. Kalau belum jadi nabi, ditabalkan jadi nabi, jadi rasul. Kalau berlaku ala yazharu ala yadil wali, wal wali huwa mu'minun taqiyun, dipanggil karomah. Kalau berlaku juga orang panggil kepada kita-kita yang bukan wali, yang kuali ni, maka dipanggil ma'unah. Pertolongan Allah Ta'ala. Itu sah, boleh saja. Tengok video budak Palestin ni, dia kata negara-negara Arab yang tidak mahu bantu kami rakyat Palestin ni, kata tak apa, tak usah bantu, tak apa. Kami tak ada air, kami boleh minum angin. Allah tak ada bagi hilang dahaga. Hebat. Kami tak ada roti, tak ada tepung gandum nak makan, kami boleh makan tanah Palestin ni. Tanah Gaza. Tuhan bagi kami kenyang makan tanah. Sedikit supaya hak disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Boleh. Tuhan nak boleh. Tak pelik pun makan tanah kenyang semua makan tanah. Hak Nuh nanti dajal, sahabat tanya ayut ta'am ya jadi zalika bil zaman ya Rasulullah. Rasulullah jawab at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid ya jadi zalika bil ta'am. Makanya ketika itu ialah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mustahil kepada akal? Tidak. Mustahil pada adat, harus pada akal. Tidak. Tak belik lagi tu. Sebab ada sebab lagi. Sebabnya tanah, sebabnya pasir, sebabnya zikrullah. Kalau tak ada sebab pun boleh. Tak ada pasal-pasal kenyai tu. Boleh. Karena perbuatan yang sebenar hakiki, perbuatan Allah. Itu. Lepas tu perbuatan kita ni hanya ikhtiar, usaha saja. Kena ikhtiar, kena usaha. Jangan tinggal ikhtiar usaha, jadi jabariyah pula. Jabariyah kita makhluk ni Tuhan tak bagi sifat kudrat iradah. Tak ada kudrat, tak ada iradah. Kita ni seperti debu ataupun seperti kapah yang ditiup oleh angin. Kemana sahaja angin meniupnya, maka ke sanalah dia akan terpupuk pergi. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha, tak ada kudrat, tak ada iradah. Itu jabariyah. Kalau qadariyah pula, Tuhan bagi dah kalau kita kudrat iradah. Iradah kita lah yang menentu apa yang kita mau. Kudrat kita lah yang menjadikan apa yang kita tentu. Itu qadariyah. Tesak belaka tu dah. Tesak belaka tu. Tu. Bahkan kalau ikut ulama Maturidiyah, qadariyah tu kafir bahkan. Bahkan
teruk daripada Majusi lagi, kata ulama Maturidiyah. Pasal Majusi kata Tuhan ni dua aja. Nah, al-mu'athirain, yang memberi bekah ni dua, kata puak Majusi. Mana? Ilahal khair wa ilahal syar. Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan baik tu dia kata nur, cahaya. Nah, izdan ke nama agama. Maka dinyala ke api atas menara. Buat menara tinggi, lepas tu dia pun menyala api. Sebab tu menara tu asalnya budak seni bina orang Parsi. Nah, mana roh, tempat letak api. Tapi dah lah tak letak api lah, letak speka wa azan pula dah. Jadi orang Majusi iktikad dua mu'assir ni ada dua, mu'assirain. Qadariyah, teruk lagi, sebab setiap kita ni yang menciptakan perbuatan kita. Apa yang kita mau, kita tentu, dan apa yang kita tentu, kita boleh buat. Sebab kita telah diberi kudrat oleh Allah. Kita lah yang menciptakan perbuatan kita. Kita boleh. Malaysia boleh. Tak ada apa. Ternyatanya ada juga dalil. Kayak gitu. Kita ada siapa-siapa kau bawa kereta dia pilih untuk aksiden, ada? Saya memang niat nak aksiden. Kalau boleh biar hancur kapit lori. Selok akan mati situ selalu. Ada orang gitu. Orang gila mana pilih nak aksiden? Tak ada. Yang bawa laju kereta pun nak selamat. Betul tak? Dia pilih nak selamat dan usaha untuk selamat. Tapi bukan dia yang menentukan pilihannya, dan bukan dia yang menjadikan perbuatannya. Hakikatnya Allah. Sebab tu ada berlaku aksiden, kemalangan, kayak gitu. Sebab kita tidak menentu apa yang kita mahu, hanya memilih, dan kita tidak mencipta apa yang kita pilih, hanya kita usaha saja. Maka kita dibalas pahala. Jangan kita sia-sia. Kalau begitu sia-sia lah ustaz. Dah Tuhan tentu belaka dah sedia kala lagi. Hak mana ahli syurga, yang mana ahli neraka. Untuk apa kita beramal? Ada juga orang memikir itu. Sahabat dulu pun pernah tanya Nabi, kalau macam tu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kita serahlah apa yang Allah Ta'ala tentu. Dan Allah Ta'ala semua tentu belaka. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu itu dipermudahkan bagi apa barang dia jadi. Kita tahu di mana? Allah Ta'ala tentu kita syurga ke neraka. Tahu tak? Tak tahu. Yang kita pilih nak masuk syurga kan nak masuk neraka? Nak masuk syurga. Yang kita pilih nak kenyang ke nak lapar? Nak kenyang. Yang kita pilih nak kaya ke nak miskin? Nak kaya. Kan gitu? Maka kita usaha apa yang kita pilih. Kita pilih nak kaya, maka kita bekerja untuk kaya. Bukan kata kalau aku usaha pun, kalau Tuhan nak miskin-miskinnya kok aku duduk joko hangat tak usaha. Gitu. Kita usaha. Sama akhirat pun. Bagi akhirat pun sama je. Kita nak syurga? No. Maka nak syurga beramal dengan amalan ahli syurga. Waktu tu salah kau Tuhan pilih neraka, mu tahu di mana? Muska buruk dengan Allah Ta'ala. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku di sisi sangka hamba-Ku. Kayak gitu. Baik. Jadi ahli sunnah wal jamaah bain wa bain. Mana? Tidak Jabriyah, tidak Qadariyah. Mana? Ahli sunnah wal jamaah Allah Ta'ala bagi kepada kita kudrat iradah. Nak sama dengan Qadariyah. Tapi tak sama dengan Qadariyah. Kudrat iradah kita bukan menentu, bukan menjadi. Hanya memilih dan berusaha. Lalu siapa yang menentu dan yang menjadi? Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradah. Maka sebab tu kita aksiden, tetap kita alhamdulillah sabar. Kita telah berusaha untuk selamat di jalan raya. Bawa ikut hak, patuh hak laju, patuh undang-undang jalan raya.
Tapi accident juga. Tahulah qaddarallah. Ini Allah Tuhan tentu sediakan. Bermakna perbuatan yang memberi berkah hanya perbuatan Allah. Gitu. Baik. Kalau begitu apa kaitannya sifat samak basar kalam ni dengan wujudnya makhluk ni? Tengok dia kata. Adapun bermula dalil akal yang menunjuk, yang menjadi tanda di atas mesti pada akal kita fikir bersifat Allah Ta'ala dengan sam'in dan basarin dan kalamin itu, dengan sifat pendengaran, penglihatan dan penutur itu, ialah kerana jika tiada ia Allah bersifat dengan pendengaran dan penglihatan dan penutur perkata itu, nescaya bersifat ia Allah dengan lawannya. Itu kita fardu takdir dia panggil. Fardu takdir ni andaian. Qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Perkara yang kita buat andaian ni tidak bawa perkara tersebut benar-benar berlaku, hanya meniru apa yang diajar oleh Allah di dalam Quran. Bukan tiru Aristoteles, Aflatun, falasifah Greek tua Yunan, itu bukan. Allah ajar kita mikir, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ini Tuhan selain daripada Allah. Kalau fikir, jadi mana kalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah? Itu kalau itu tidak membawa ada sungguh Tuhan selain daripada Allah. Jadi cara ulama kita ni bukan ambil daripada falsafah Yunan, ambil daripada uslub Quran. Itu ingat. Uslub Quran. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Kalau jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau, senang saja Tuhan nak bagi semua manusia ni jadi Islam, mukmin, muslim. Kalau, tapi realitinya adakah semua orang Islam laka? Tak. Kalau Tuhan nak, boleh ya. Gitu. Lepas tu, semua orang Islam laka tak? Tak. Bermakna Tuhan tidak nak semua orang jadi Islam. Hanya Tuhan suruh semua orang jadi Islam. Suruh dengan nak lain. Tengok. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah dah, duduk main bengong gitu. Macam mana Tuhan tidak nak semua orang Islam? Tuhan nak. Jadi Mu'tazilah tak ada pasal-pasal. Mu'tazilah tu gitu. Apa yang Tuhan suruh pasti Tuhan nak. Kita dah. Apa yang Tuhan suruh belum tentu Tuhan nak. Tuhan suruh Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal tu masuk Islam, suruh. Tapi Tuhan nak tak? Tidak mau. Lepas tu mati kafir. Bila lagi Tuhan nak? Sedia kala lagi. Bukan mati-mati tu baru Tuhan kata, nyanyi kafir lah. Apa bukan lagu tu? Kalau gitu jahil Tuhan tak tahu. Itu dah. Baik. Jadi kita fikir, kalau Tuhan ni tak bersifat dengan samak basar kalam, tak bersifat dengan pendengaran, penglihatan dan penutur perkata, jadi mana? Nescaya pasti bersifat ia Allah dengan lawannya. Gapo dia lawan tiga sifat tu? Iaitu lawannya tuli dan buta dan kelu atau bisu. Gitu. Pastilah kalau tidak bersifat dengan pendengaran berarti pekak. Kalau tidak bersifat dengan penglihatan berarti buta. Kalau tidak bersifat dengan penutur artinya bisu. Atau tidak bersifat dengan berkata-kata nafsi berarti dia kelu. Gitu. Dia pasti dah. Dia tidak ada la wasitata bainahuma. Tidak ada yang ketiga di antara dua perkara yang berlawanan tadi. Tak ada. Kalau buta, tidak ada sifat penglihatan. Kalau ada sifat penglihatan, pasti tidak buta. Ya gitu. Kita ada di tengah. Saya ni tidak buta, cuma tidak ada sifat penglihatan.
Oh, macam mana gitu? Nah, tu orang parking OKU. Kita pun tengok dia tanya, awak ni orang OKU kan? Dia kata saya ni tak ada pendengaran. Oh, pekok lah. Saya tak pekok. Cuma tak ada pendengaran. Tidak kebayang kita. Iyalah tak ada pendengaran itu pekok. Tak, saya tak pekok. Cuma tak ada pendengaran. Kok mana lagu tu? Sudah tak ada pendengaran itu artinya pekok. Gitu. Kalau ada pendengaran, tidak pekok. Tak ada di tengah tu, tak ada. Pasti gitu. Dan jika bersifat iya Allah dengan lawannya, kita kata fardu takdir lagi. Andainya Tuhan itu pekok bisu buta, kelu. Jadi kuano nescaya kekurangan iya Allah. Bermakna kurang. Siapa dia ada bangga dia pekok? Ada. Alhamdulillah saya pekok lagi ada gitu. Ada. Nah, ada orang bangga dia bisu, dia buta. Untuk kekurangan. Naqais fil khalq bal fi haqqil khaliq. Kurang pada hak kita makhluk kurang dan pada hak Khalik pun kurang. Ya naqais kekurangan ini ada pada hak kita tu kurang, hak Allah tu lebih ada. Kesempurnaan ada. Macam kita tidak ada bini, kurang. Tak ada tu lelaki, kurang. Tidak ada anak, kurang. Tidak ada ibu bapa, kurang. Ya gitu. Tak ada ibu bapa, orang panggil yatim piatu. Tak ada anak, orang panggil mandu. Tak ada bini, orang panggil bujal lapuk. Lihat sini. Tak ada suami, orang panggil anak dara tua. Kayak gitu. Kurang. Tapi kalau Tuhan kesempurnaan. Jadi tak semestinya kurang di kita tu kurang di Tuhan. Tapi ada perkara yang kurang di kita, bahkan di Tuhan makin lagi kurang. Mana? Seperti pekak buta bisu. Jadi bila Tuhan tu kita kata dia tak bersifat dengan pendengaran, penglihatan dan penutup, berarti dia bersifat dengan lawannya. Mana? Pekak buta bisu. Kalau Tuhan bersifat dengan pekak buta bisu, kelebihan kekurangan. Bila dia kurang, pasti dia berhajat kepada zat lain untuk mampu menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia. Baik. Iftikaruhu ila fa'ilin akhar, berhajatnya Tuhan kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, itu menafikan hukum ketuhanan. Kayak gitu. Berhajat ni orang panggil sifat makhluk. Macam gitu. Berhajat ke Tuhan. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tak berhajat apa-apa. Wa antumul fuqara. Kalianlah yang berhajat ke Tuhan. Apa makna berhajat ke Tuhan? Tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak nyawa Tuhan. Nak kelip mata Tuhan. Nak kecek Tuhan. Nak mikir Tuhan. Nak ngatuk pun Tuhan. Kalau Tuhan tak ingat tu, tak tidur. Tak cakap kerja putih mata. Mak ni waktu pagi. Tak boleh tidur. Semua pun tak boleh lepas tu. Nak bergerak darah nadi kita, Tuhan. Napah demi napah, tak boleh lepas dengan Tuhan. Cuma kita yang tidak merasainya. Bila kita merasai berhajat kepada Tuhan, time semaya hajat. Time itulah. Ya Allah tu. Gitu. Kalau tak ada semaya hajat, tak berhajat ke Tuhan. Padahal napah demi napah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, pada tiap-tiap kelipis mata, tiap-tiap napah turun naik, kita ni tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Tak boleh lepas tu orang panggil berhajat. Ada pun Tuhan, hukum ketuhanan dia mesti tidak berhajat.
Kalau dia ada penyakit pekok, penyakit buta, penyakit bisu kelu, berarti dia akan berhajat kepada yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Sebagaimana orang buta, pekok, bisu. Cuba kita tanya. Kalau Pak Mak buta, tanya Pak Mak. Kalau ada orang yang boleh, doktor ke siapa, yang boleh membawa Pak Mak boleh ada sifat penglihatan, boleh lihat. Pak Mak nak tak? Oh, nak ya. Nah, tak kena pakai tukar. Nah, tak kena minta tolong orang nak bimbing nak ditah jalan. Dia pun dik nak kalau boleh melihat alam semesta. Tu, walaupun dia tak royak lah. Siapa-siapa boleh penglihat, tolong saya nak. Dah ngomong gitu. Tapi secara fitrah kalau tanya orang pekak, orang bisu, orang buta, nak tak kalau ada orang yang boleh menghilangkan kekurangan itu ganti dengan kelebihan. Mana? Boleh kecek, boleh dengar, boleh melihat. Oh, nak ya. Tu nak tu orang panggil berhajat. Nah, maka diri berhajat itu sendiri intifa' hukmil ilahiyah. Ternafi hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, berarti Allah bukan Tuhan. Nah, sebab apa kita kata berhala bukan Tuhan? Nah, tu pekong tu bukan Tuhan. Gapo orang tak kenal Tuhan kata Tuhan, kita tentu bukan Tuhan tu. Sebab dia tidak ada hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Al-istighna'u 'an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia tak berajak gapo-gapo, terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, dan yang lainnya semua tiap-tiap yang lain tak boleh lepas berajak ke dia belaka. Itu hukum ketuhanan. Ulama ambil di mana? Aflatun, Aristoteles, Greek tua Yunan, bukan. Ambil di Quran. Ambil di firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia sekalian, kalian semua tu berhajat, tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula istighna, ghani mutlak. Mana? Tak berhajat apa-apa pada. Dia tak berhajat pada semayang kita, pada puasa kita, pada berzikir kita. Tak. Nah, yang duk rasa bila kita semayang dekat, oh pada tu hebat pun kita duk semayang 5 kali sehari. Dah. Nah, hatta kalau kita tu kafir habis licin pun Tuhan tu tetap tu Tuhan. Dia tak berhajat kepada selain daripada dia. Tak. Itu. Kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia boleh buat langit bumi ni? Tengok. Tentu sekali dia tak boleh buat langit bumi. Bukan Tuhan. Macam kita bukan Tuhan. Boleh buat langit, boleh buat bumi. Sebelah sayap nyamuk original pun kita tak boleh buat. Sebab kita bukan tu Tuhan. Hak pelesu tu boleh lah. Lalak. Nanti ni. Menet. Boleh. Hak original. Sebelah sayap nyamuk, sebelah sayap lalak. Hak original. Boleh buat kita. Satu kerajaan mereka pun tak boleh buat. Hak original. Hak pelesu boleh lah. Sebab kita bukan Tuhan. Maka kalau Allah ternafi hukum ketuhanan, bermakna dia bukan Tuhan, dia tidak boleh buat langit bumi, bermakna langit bumi ini tidak ada. Jauh nak jadi langit bumi ini tak ada. Langit bumi tak ada ni betul tak? Tak, kerana nampak dengan mata kepala langit bumi ini ada. Azal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Syahadu an la ilaha illallah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا مولانا محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا إلى يوم إنك لا تخلف. Baik. Jadi langit bumi ini tidak ada. Membawa kepada langit bumi ini tidak ada. Langit bumi tidak ada ni betul ke? Tak betul. Sebab betul-betul. Ni mak jegut depan mata ni gapo dia. Ya gitu. Langit bumi ni ada. Ada. Bermakna Tuhan tidak bersifat dengan pekak, buta, bisu. Pasti dia bersifat dengan sifat lawannya. Mana? Pendengaran, penglihatan dan penutur perkata. Itu cara dia. Jadi nak boleh kau dilalah pengertian langit bumi ni jauh panjang ni. Jikalau nescaya. Maka sebab tu tiga sifat ni dilalah nakliyah itu aqwa min dilalatin aqliyah. Baik. Lepas tu dia kata dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Mana perkara tentu tidak. Sebab apa mustahil? Tadi kalau kekurangan atas Allah Ta'ala bermakna Tuhan itu bukan Tuhan. Sebab ternafi hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan bermakna Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, siapa buat langit bumi ni? Kalau bukan Tuhan tak boleh buat langit bumi ni. Tak sudah royak lah. Bebas tahu mana pun. Nah? Itu dah. Maka tetaplah Allah. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu. Mana mestilah di dalam hati kita iktikad. Sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan pendengaran, penglihatan dan penutur perkata. Tentu tidak lawan-lawan. Itu. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula kata dia dan kaunuhu qadira. Habislah sifat 13 habis kita dah nak masuk sifat maknawiyah pula dah. Ada sifat maknawiyah ni dia agak payah sikit. Sebab tu qaul yang rajih dia panggil sifat 13. Tambah lagi 7 maknawiyah kaunuhu qadiran kaunuhu muridan ni dia panggil qaul yang marjuh, lemah tetapi masyhur. Apa masyhur? Karena banyak disebut-sebut. Maka surah qailuhu. Mana pendapat yang banyak dituturkan oleh orang. Sifat 20 gitu dah. Tapi sebenarnya agak lemah. Sebab apa lemah? Payah nak faham. Payah tak payah nanti tunggu bulan depan. Payah memang payah. Jadi kadang-kadang orang ngaji tu, gapo dia lah Ustaz Zuhur. Tu nak tak payah. Jadi semakin memudah itu semakin kuat. Sekat kalam tu habis. Tu senang nak faham dah. Ada kaunuhu qadiran kaunuhu muridan. Payah. Sebab apa payah? Dia cuba mengisbatkan perkara yang nak kata ada sungguh tak, nak kata tak ada langsung pun tidak. Duduk tengah-tengah. Ma wasitata bainal wujudi wal adami. Ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adami. Perkara yang ada lah ia menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak, nak kata tak ada langsung pun tak. Tengah-tengah. Okey, pening gitu. Gapo dia tu. Tu.
Kata Asy'ariyah benda ni ada 3 je. Mana? Ada betul-betul, tidak ada betul-betul, sungguh pada fikiran akal. Maturidah kata dah ada so lagi tu. Bukan setakat sungguh di fikiran akal, sungguh di diri benda. Tapi bukan ada, bukan ada. Payah nak faham. Oleh kerana tu kita sambung semula-mula. Dan kaunuhu qadira, keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد نسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم ومن عواناهم اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم ومن عواناهم اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian,